Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Mari kita berzikir dulu sebelum pukul 8.15. Mari sama-sama kita berzikir dulu. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Suara saya jelas tak? Ada Mikael? Suara saya jelas ataupun tidak? Subhanallah alhamdulillah. Adam, Adnin, Mikael. Okey, alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Baik, malam ni akidah muka surat 27 nah. Akidah muka surat 27. Sekali lagi, malam ni akidah muka surat 27. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Baik, suara saya jelas tak? Suara saya jelas ataupun tidak? Sila komen. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, akidah muka surat 27 nah. Akidah muka surat 27. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Putra Aiman Najmi. Okey, baik. Subhanallah walhamdulillah La ilaha illallah wallahu akbar. Minta tolong tekan button share lah. Share. Share banyak-banyak lah. Subhanallah walhamdulillah. Agar ramai lagi kawan-kawan kita yang ambil UPKK boleh join lah. InsyaAllah tolong share. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Amani Nasr binti Ahmad Nasir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah. Mari kita berzikir. Sebentar lagi kita mula lah. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, sidang penonton, para pelajar yang saya kasih sekalian, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu pada malam ini secara live untuk meneruskan tuition kita, iaitu tuition ulum syariah, akidah dan ibadah, untuk PKK 2021. Jadi malam ini kita sambung kembali. Yang pertama sekali kita akan bincang bab akidah dulu, pelajaran akidah, iaitu muka surat 27. Pelajaran akidah muka surat 27, sambungan yang semalam. Sambungan yang barulah, pelajaran yang baru. Baik. Jadi pelajaran akidah, tajuk dia adalah sifat ilmu. Semalam tajuk dia sifat iradah. Malam ni masuk sifat yang seterusnya, iaitu sifat ilmu. Jadi sifat ilmu ini salah satu daripada sifat Allah Ta'ala, yang 20 sifat tu. Ini salah satulah sifat ilmun. Jadi sifat ilmu ini adalah salah satu sifat Allah Ta'ala yang mesti kita belajar dan mesti kita percaya serta i'tiqad dan berdalil. Tu kewajipan kita sebagai orang yang beriman, yang mukallaf. Baik. Pertama sekali pengertian ilmun. Apakah pengertian ilmun? Yang kata ilmu tu apa dia? Yang kita duk cakap selalunya bahasa Arab tu ilmu tu. Tapi orang Melayu ni dipinjam cakap Arab. Ilmu tu bahasa Arab sebenarnya. Tapi orang Melayu pun kata ilmu juga. Apa pengertian ilmun? Jadi ilmu dalam bab ni adalah sifat Allah lah. Assalamualaikum Ustaz Senaini Muhammad Yusuf. Waalaikumsalam. Baik, ilmu iaitu Allah Ta'ala bersifat ilmun. Bersifat ilmun. Jadi Allah Ta'ala ni bersifat dengan ilmun. Bermaksud Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan ilmun. Ilmun ni kalau ikut terjemahan yang tepat adalah pengetahuan. Iaitulah Allah Ta'ala bersifat dengan pengetahuan. Jadi apabila Allah Ta'ala bersifat dengan pengetahuan, maka Allah Ta'ala pun mengetahui. Tu cara lah. Baik. Kemudian ilmu Allah ni dia tak sama macam ilmu kita. Ilmu Allah ni meliputi segala sesuatu yang di langit ataupun di bumi dan segala sesuatu yang diciptanya. Maknanya ilmu Allah ni dia meratai semua. Macam ilmu manusia, ilmu kita ni terbatas. Kita hanya tahu sedikit saja. Contoh dia, kita tahu apa yang ada di depan kita saja. Bila di sebelah dinding belah sana kita tak tahu. Ataupun di atas langit ni kita tak tahu apa yang berlaku sekarang. Tapi Allah Ta'ala tahu semua. Dalam bumi pun kita tak tahu apa yang ada sekarang. Hanya Allah Ta'ala tahu. Kita tak payah tengok jauh. Kita tengok diri kita sendiri. Bulu kening yang ada di kita ni, bulu kening ni, berapa helai pun kita tak tahu lah. Sedangkan bulu kening tu ada di sini. Rambut kita ada di kepala kita. Tapi kita tak tahu jumlah dia berapa. Jumlah dia berapa kita tak tahu. Allah tahu semua. Pasir yang sebiji-sebiji yang di tepi pantai tu, Allah Ta'ala tahu jumlah sebenarnya. Kita tak tahu. Jenuh bilang. Pasir yang kecil-kecil tu. Jenuh bilang. Jadi ilmu manusia ini terbatas. Ilmu Allah Ta'ala meliputi semua. Dia tahu semua. Tahu semua. Sembunyi di mana pun dia tahu. Berapa bilangan pun dia tahu. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua dia tahu. Tu ilmu Allah Ta'ala.
Jadi ilmu Allah ni meliputi segala sesuatu yang di langit ataupun di bumi. Dan segala sesuatu yang diciptanya. Maknanya Allah Ta'ala cipta apa pun, semua dia tahu. Jangan sembunyi. Kita tak boleh nak sembunyi apa pun, semua Allah Ta'ala tahu. Baik, tu pengertian ilmu, sifat ilmu. Kemudian, lawan sifat ilmun. Apa dia lawannya? Ilmun maknanya pengetahuan. Allah Ta'ala bersifat dengan pengetahuan. Dengan sifat pengetahuan itulah Allah Ta'ala mengetahui. Sebab itulah dikatakan maha mengetahui. Kemudian lawan bagi sifat ilmun adalah jahlun. Jahlun. Apa pula jahlun ni? Pengertian jahlun ni apa dia? Jahil. Jahil. Jahil maknanya tidak tahu. Tahu ilmun, lawannya jahil. Maksudnya tidak tahu. Jadi mustahil Allah bersifat dengan jahil. Allah Ta'ala jahil pada Allah Ta'ala itu mustahil. Tidak ada sama sekali jahil itu di Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan ilmun. Kerana apa? Kerana jahil itu merupakan sifat kekurangan. Kerana jahil itu ataupun tidak tahu itu adalah sifat kekurangan. Maka dia tidak ada pada Allah. Yang ada pada Allah sifat ilmu. Sifat pengetahuan. Tu. Baik. Kemudian, kalau ada soalan tanya, apakah hukum mempercayai Allah bersifat dengan ilmu? Apakah hukum dah? Jawapan dia adalah kita wajib beriman bahawa pengetahuan ataupun ilmun bagi Allah merangkumi semua perkara. Maknanya ilmu Allah tu merangkumi, meratai semua perkara, nyata bagi dia. Semua perkara di alam ini. Sama ada perkara itu zahir yang di luar ni ataupun batin. Batin maknanya dalam hati kita. Dalam hati kita pun Tuhan tahu ada apa. Apa yang kita niat, apa yang kita duk kata dalam hati, semua Tuhan tahu. Di luar pun Tuhan tahu, dalam hati pun Tuhan tahu. Jadi dalam hati ni dipanggil perkara yang batin. Perkara yang tersembunyi. Kalau kita, di luar kita tahu, dalam hati kita tak tahu. Dalam hati kawan kita, dia niat apa pun kita tak tahu. Dalam hati orang lain kita tak tahu. Hati kita, hati kita tak tahu lah kan, kita kata apa. Tapi dalam hati orang kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu semua. Di luar pun dia tahu, dalam hati pun dia tahu. Kemudian wujud ataupun raib. Benda tu ada ke, benda tu tak ada ke, semua Allah Ta'ala tahu. Terdahulu atau terkemudian, semua Allah Ta'ala tahu. Terdahulu apa dia? Yang lepas-lepas dah Tuhan tahu. Yang kemudian, yang akan berlaku, Tuhan tahu. Perkara yang telah berlaku, Tuhan tahu. Perkara yang sedang berlaku, Tuhan tahu. Perkara yang akan berlaku, Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu. Maknanya tak terlepas daripada pengetahuan Tuhan. Tu ilmu Allah. Pengetahuan yang ada pada Allah Ta'ala. Berbeza, kita pengetahuan yang sedikit sangat. Hak kita tak hak tu lah. Hak lain kita tak tahu lah. Kan banyak benda kita tak tahu. Hak tahu sikit sangat. Baik. Jadi beza lah. Kemudian tiada sesuatu yang terlepas daripada ilmu Allah. Tak ada sesuatu pun yang boleh terlepas daripada pengetahuan Allah. Semua Allah Ta'ala tahu. Pergi ke mana pun Allah Ta'ala tahu. Di luar Allah Ta'ala tahu. Dalam hati Allah Ta'ala tahu. Semua Allah Ta'ala tahu. Baik. Sebab apa? Sebab Allah bersifat dengan pengetahuan, ilmu. Ilmu Allah Ta'ala ni merangkumi, meratai. Nyata. Ilmu dia tu nyata bagi dia. Dia tahu semua perkara. Sama ada perkara itu yang telah berlaku, sedang berlaku ataupun akan berlaku. Dia tahu semua. Baik, kemudian jika ada soalan tanya apakah dalil Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu? Mana ada dalil? Apakah dalilnya? Dalil ni maknanya bukti. Bukti percaman. Bukti kata Allah Ta'ala tu ada sifat ilmu. Mana ada bukti? Kemudian yang pertama ni dipanggil dalil naqli. Dalil ayat Al-Quran. Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Anfal ayat 75. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Artinya sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala tahu. Tiap-tiap sesuatu tu Allah Ta'ala tahu. Tu Allah Ta'ala kata sendiri dalam Quran. Sesungguhnya Allah tu
Dia mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu tu, alim, amat mengetahui. Dia tahu semua tiap-tiap sesuatu. Sesuatu tu daripada mungkinat, perkara yang harus makhluk ni, semua dia tahu. Sebab dia yang cipta, jadi dia tahu semua. Dia tahu semua. Tu dalil ayat Al-Quran. Ayat Allah Ta'ala kata sendiri dalam Quran yang dia tu amat mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Maknanya tak ada sembunyi lah. Yang di luar dia tahu, yang dalam hati semua dia tahu. Kemudian dia kata di bawah ni perbezaan ilmu Allah dan ilmu manusia. Apakah perbezaan ilmu Allah dengan ilmu manusia? Yang pertama, ilmu Allah ni, Allah tidak belajar untuk menjadi alim. Allah Ta'ala ni dia mengetahui, dia tak payah belajar. Dia tak payah belajar. Allah Ta'ala, ilmu Allah ni dipanggil ilmu zati. Ilmu yang bangsa zat. Memang ada siap dah. Tak pernah belajar. Tak kena belajar. Ilmu yang ada siap dah. Sedia kala lagi. Dengan zat Allah Ta'ala. Dia tak payah belajar. Tu yang pertama. Yang kedua, yang pertama pula bahagian manusia. Manusia ini mesti belajar. Ilmu manusia ni mesti kena belajar. Untuk menjadi alim, manusia dia perlu belajar. Perlu menuntut ilmu. Perlu mengaji. Barulah boleh jadi alim. Tapi Allah tak perlu mengaji. Tak payah mengaji. Ilmu yang bahasa zat. Maknanya ilmu Allah tu sedia kala lagi. Ada siap dah. Tak ada mula. Tak payah belajar. Memang ada siap lagu tu dah. Ada dengan zat Allah Ta'ala sedia kala lagi. Allah Ta'ala mengetahui. Dengan sifat pengetahuan. Ilmu manusia tak. Ilmu manusia ni nak jadi alim, nak jadi pandai, kena mengaji. Kalau tak mengaji, tak pandai. Walaupun anak tok guru sekalipun. Walaupun anak ustaz sekalipun. Walaupun anak cikgu sekalipun. Kalau tak mengaji, tak masuk tuition ke, tak baca buku ke, tak pandai. Tak berjaya dalam peperiksaan. Jadi dia kena ada sebab. Disebabkan mengaji itulah, dia boleh jadi alim, jadi pandai. Maka dia periksa boleh lulus insya-Allah. Tapi kalau dia anak cikgu sekalipun, dia tak mengaji, tak pandai. Tak pandai. Itu perbezaan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Yang kedua pula, ilmu Allah tidak terbatas. Ilmu Allah ni tak terbatas. Dia tahu semua. Tahu semua. Belah dinding ni kan, di negeri orang lain kan, semua dia tahu. Kita, hak depan kita tahu. Belah dinding belah tu kadang-kadang kita tak tahu dah ada apa. Di negeri orang berlaku apa kita tak tahu. Kecuali kalau kita tengok media sosial kita tahu lah kan. Itu pun kita tak tahu semua. Allah Ta'ala ni tahu semua. Berlaku di negeri orang lain kan, di negara orang lain kan, semua dia tahu. Allah Ta'ala semua tahu. Sebab apa dia yang menjadikan semua tu. Tu. Kemudian ilmu manusia ni terbatas. Terbatas. Hak mana kita tahu hak tu lah. Bukan kita tahu banyak pun, kita tahu sikit sangat. Tu ilmu manusia. Terbatas. Kemudian ilmu Allah ni tiada perantaraan. Tak ada perantaraan. Maknanya ilmu Allah ni dia tak ada guru, tak ada guru, tak ada buku apa, tak kena belajar pakai buku. Memang ada siap dah. Sebab ilmu Allah ni yang bahasa zat. Ilmu yang ada sedia kala lagi. Bukan kena belajar, bukan kena ada guru, bukan kena ada buku macam kita. Tapi manusia pula, ilmu manusia ni dia ada perantaraan. Seperti guru, dia kena ada guru. Dia kena ada buku, dia kena alat tulis, kena ada. Itu ilmu manusia. Dia kena ada guru yang ajak. Dia tak boleh pandai dengan sendiri dah. Dia kena ada guru yang tolong tunjuk ajar. Dia kena ada buku untuk salin ilmu yang dia dapat. Dan dia kena ada alat tulis dan sebagainya. Untuk membantu dia mendapatkan ilmu. Ilmu Allah tak payah. Dia tak ada perantaraan. Dia tak payah ada guru. Dia tak payah ada buku dan sebagainya. Sebab dia Tuhan. Ilmu Allah tu ada sedia kala dah. Ada siap dah sedia kala. Tak perlu belajar, tak perlu ada guru, tak perlu ada buku, alat tulis dan sebagainya. Baik. Kemudian ilmu Allah ni merangkumi hal-hal ghaib. Ilmu Allah ni tahu semua. Yang zuhir dia tahu, yang ghaib dia tahu, semua dia tahu. Apa dia? Bab neraka, syurga, semua dia tahu. Alam kubur kita tak tahu. Kita setakat kita hidup ni, setakat amanah hadapan kita tu lah, kita tahu. Alam kubur kita tahu tak? Ada apa dalam tu? Siapa bisa masuk dalam kubur? Kok ada trial, hidup setengah hari kan? Sekali hari ada tak? Tak ada kan? Kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam kubur tu setelah mana dikuburkan, setelah mana dikebumikan. Yang kita tak tahu tu melalui hadis Nabi, kita tahulah. Iaitulah ada soalan mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir bertanya tu, kita tahu melalui
kitab-kitab ulama. Kalau kita sendiri nak tahu pengalaman nak duduk dalam kubur macam mana tu, kita tak tahu. Betul kan Han? Kita tak tahu macam mana keadaan duduk dalam kubur tu. Dan kita tak tahu hari akhirat nanti macam mana keadaan dah. Cuma yang kita boleh tahu tu dengan perkhabaran Nabi, melalui ulama-ulama, dan kita tahu melalui kitab-kitab ulama. Gambaran. Gambaran bukan realiti. Yang kita nampak gambaran. Tapi hakikat dah kita akan melalui hari akhirat nanti. Baik apa yang telah diceritakan oleh para alim ulama di dalam kitab-kitab mereka. Jadi Allah Ta'ala tahu lah perkara-perkara gaib. Kemudian manusia pula tidak merangkumi hal-hal gaib. Cuma hak duduk depan mata tu kita tahu lah. Hak gaib, benda yang tak ada depan mata kita tak tahu. Kita tak tahu. Pahala syurga, pahala dosa kita tak tahu. Kita tak nampak, kita tak tahu. Allah Ta'ala tahu belakang. Kemudian ilmu Allah ni meliputi perkara yang telah, sedang dan akan berlaku. Macam saya beritahu tadi lah. Ilmu Allah ni dia tahu perkara yang telah berlaku, dia tahu. Perkara yang sedang berlaku, dia tahu. Perkara yang akan berlaku, dia tahu. Manakala ilmu manusia hanya meliputi perkara yang telah dan sedang berlaku. Macam kita ni, hak kita tahu, hak telah berlaku kita tahu. Hak sedang berlaku kita tahu. Tu pun lupa kan? Tu pun lupa. Tetapi perkara yang akan berlaku kita tak tahu. Kita tak tahu perkara yang akan berlaku. Apa dia? Kematian kita. Kita tahu tak? Kita tahu tak kita nak mati bila? Kita tak tahu. Tarikh kematian kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu tarikh kita mati bila. Kita tak tahu. Kita tahu perkara yang lepas dan perkara yang sedang berlaku saja. Tu pun lupa, kadang-kadang lupa. Selalunya lupa lah. Banyak yang lupa. Hak tahu tu tak banyak mana. Tu ilmu kita, perbezaan ilmu kita dengan ilmu Allah Ta'ala. Baik-baik. Kemudian tengok muka surat 28 pula, akidah. Muka surat 28. Masih lagi menggunakan buku, buku Nota Padat UPKK ni. Muka surat 28. Kesan beriman dengan sifat ilmu. Apakah kesannya? Kalau soalan anda tanyalah. Jawapan dia yang pertama, berlumba-lumba menerokai ilmu Allah yang luas. Bila kita dah beriman dengan sifat Allah, ilmu, maka kita akan berlumba-lumba untuk menerokai ilmu Allah yang luas. Ilmu Allah ni luas. Luas sangat. Banyak sangat ilmu Allah. Kita belajar tu setakat mana yang kita mampu saja. Sangat luas. Kemudian, yang kedua, kesan beriman dengan sifat ilmu Allah, menyedari hakikat ilmu pengetahuan manusia terbatas. Barulah kita tahu ilmu kita ni sangatlah sikit. Tak sama dengan ilmu Allah. Ilmu Allah tu luas. Tahu semua. Ilmu manusia ni sangat terbatas. Tu. Baik, kemudian yang ketiga, kesan beriman dengan sifat ilmu, melatih diri kita ni supaya bersifat amanah. Bila kita tahu Allah Ta'ala tu, sifat ilmu dia tu meluas, merangkumi semua. Dan kita tahu Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat, zahir pun tahu, dalam hati pun tahu, maka kita ni terlatih dengan menjadi bersifat dengan sifat amanah. Maknanya kita akan beramanah lah. Bersifat dengan amanah. Sebab kita tahu Tuhan tahu apa yang kita tahu. Tuhan tahu apa yang kita buat. Tu. Baik, kemudian yang ketiga, kesan beriman dengan sifat ilmu. Perasaan takut hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Setelah mana kita tahu yang Tuhan itu ada sifat ilmu, maka kita pun jadi takut kepada Tuhan. Takut sebab apa? Tuhan tahu belakang. Kita buat benda baik pun dia tahu. Kita buat benda jahat pun dia tahu. Kita dalam hati ini kita nak kata benda yang jahat pun dia tahu. Jadi kita rasa gerun. Kita rasa takut kepada Allah. Kemudian, seterusnya akibat tidak beriman dengan sifat ilmu Allah. Yang ni tak beriman pula. Akibat tak beriman. Yang pertama, iman akan mudah tergugat. Bila kita tak beriman dengan sifat ilmu Allah, maka iman kita akan tergugat. Akan bergoyang. Tak teguh. Itu yang pertama. Yang kedua pula, sombong dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dia rasa dia pandai tu, usaha dia sendiri. Usaha dia sendiri bukanlah Allah Ta'ala bagi. Maknanya dia tak ada sangkut paut dengan Allah. Dia rasa ilmu hak dia ada tu, dia pandai tu dengan usaha dia sendiri lah. Dengan usaha dia sendiri, tidak ada kaitan dengan Allah. Padahal ilmu tu Allah Ta'ala yang bagi. Ilmu hak dia miliki itu adalah ilmu Allah yang bagi. Bukan ilmu dia.
Dia cuma usaha belajar. Yang bagi ilmu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun dia sombong. Sebab apa? Sebab dia tak beriman dengan sifat ilmu Allah. Dan yang ketiga, tidak amanah dalam amalan dan pekerjaan. Bila dia tak beriman dengan sifat ilmu Allah, maka dia buat kerja pun tak ada amanah. Dia suka pecah amanah. Kalau dia buat kerja tu, buat kerja sambil lewa, tak amanah dengan pekerjaan dia. Sebab dia tak percaya kata Allah tu bersifat dengan ilmu. Tahu apa yang dia buat. Tu. Dan yang terakhir, akibat tidak beriman dengan sifat ilmu Allah, mudah melakukan kemungkaran. Dia suka buat benda yang kemungkaran. Dia suka buat maksiat, suka buat benda yang jahat, berzina, minum arak dan sebagainya. Perkara-perkara yang mungkar. Sebab apa? Sebab dia tak beriman dengan sifat Allah. Sifat ilmu Allah. Dia kata, dia tak percaya kata Allah tu ada sifat ilmu. Ya. Allah Ta'ala tahu apa yang dia buat. Sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang mungkar. Allah Ta'ala tahu. Jadi bila dia tak beriman, dia buatlah benda-benda yang mungkar. Dia buatlah benda-benda maksiat. Tu. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita kena wajib beriman, percaya dan i'tiqad dengan dalam hati bahawasanya Allah Ta'ala mempunyai wajib bersifat dengan ilmu. Apa ilmu? Iaitulah pengetahuan. Bila Allah Ta'ala ada sifat ilmu, ada sifat pengetahuan, maka Allah Ta'ala pun mengetahui, amat mengetahui. Tu bahasan bagi sifat ilmu. Muka surat 27 dan 28. Baik. Jadi untuk akidah kita tanda situlah. InsyaAllah minggu depan kita masuk pula sifat hayat untuk bahagian akidah. Kemudian kita tengok pula bahagian ibadah muka surat 70 lah. Baik, sebentar lah. Baik. Bahagian ibadah pula muka surat 70. Bahagian ibadah kita tengok muka surat 70. Muka surat 70. Tajuk dia solat sunat. Kemarin kita dah bincang dah berkaitan dengan cara solat bagi orang yang sakit dan juga cara-cara solat di dalam kenderaan. Semalam kita dah bincang dah macam mana. Dan malam ni pula kita sambung pula dengan tajuk solat sunat. Jadi solat ni terbahagi kepada dua dah. Ada solat wajib, yang tu mesti wajib kena lakukan. Selagi mana ada akal, wajib kena lakukan. Itu dinamakan solat wajib. Itulah 5 waktu tu lah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu dipanggil solat wajib. Mesti. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang diberi pahala jika membuatnya dan dijanji siksa dengan meninggalkannya. Jadi semayang tu, hak wajib tu, 5 waktu tu kalau kita buat, dapat pahala. Kalau kita tinggal, dijanjikan dengan siksa. Siksa tu di mana? Di akhirat nantilah. Baik. Solat sunat. Jadi solat sunat ni maknanya sunat. Sunat ni maknanya kalau kita buat dapat pahala. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala jika membuatnya dan tidak diseksa. Tidak diseksa jika meninggalkannya. Itu sunat. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal, maknanya kita tak buat, tak berdosa, tak kena seksa. Tapi rugilah. Sebab apa? Sebab sunat ni kalau kita buat dapat pahala lebih. Dan dia menampung solat-solat yang wajib, yang kurang tu. Kadang-kadang kita sembahyang tak khusyuk. Kadang-kadang sembahyang kita tu pahala kurang disebabkan tak khusyuk lah dan sebagainya. Jadi solat sunat inilah nak menampung balik solat-solat fardu yang kurang tu. Jadi kalau kita tak buat, langsung jadi rugilah. Buat juga walaupun tak banyak pun. Buat juga. Ajak diri buat. Pelan-pelan lah. Kan? Bukan senang kita nak lawan hawa nafsu kita ni. Nafsu kita cukup tak mau ni. Nafsu kita tak mau sangat ni. Sembahyang sunat ni. Hak wajib pun gagal kan. Itu pun sebab dosa kalau tak buat. Tapi kalau tak berdosa, tak buat, pakai tak buat terus. Tu kita kena lawan nafsu lah. Ajak diri tu. Lawan nafsu. Buat yang sunat. Buat yang sunat sekadar kemampuan lah. Buat sikit-sikit insyaAllah.
Baik, pengertian, erti. Solat sunat ni solat yang dianjurkan oleh syarak. Solat yang dianjurkan, yang digalakkan oleh syarak untuk dilakukan. Tetapi tidak diwajibkan. Solat sunat ni dianjurkan oleh syarak, oleh agama kita. Tapi taklah jadi wajib. Dianjurkan saja. Setiap yang melakukannya, melakukan solat-solat sunat tadi tu, akan mendapat ganjaran pahala. Siapa yang buat, dapatlah ganjaran pahala dia. Dan siapa yang tidak melakukannya, solat-solat sunat tadi tu, tidaklah berdosa. Tu sunat. Banyaklah sunat, banyak sunat ni. Ke depan, lagi ada sebut ni. Jadi, banyak sunat ni kalau kita buat, dapat pahala. Kalau tak buat, tak berdosa. Walaupun kita tak berdosa, tapi rugi. Rugilah. Kalau kita menega tu takkan nak untung saja kan. Untung modal kita kelak RM10. Takkan kita menega tu nak RM10 tu, tu modal. Pasti kita nak untung. Naklah untung sampai 50, 100. Jadi untung tu lah dipanggil sunat. Kalau ada bahagian ibadah ni, sunat tu dipanggil keuntungan. Keuntungan. Modal dia hak wajib tu. Tu. Keuntungan dia sunat tu lah. Jadi halal ke duit ni kita nak lebih. Tapi halal ke ibadat kita nak hak modal saja. Tu pun kadang-kadang buat tak cukup hak modal tu. Tak maulah macam tu kan. Baik. Dalil solat sunat. Mana ada dalil bukti kata ada solat sunat ni. Mana ada dalil? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 70 lah. Muka surat 70. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma adinallahu li'abdin fi syai'in afdalu min rak'ataini yusalliha wa innal birra la yadharu ala ra'sil 'abdi ma dama fi salatihi." Sunan At-Tirmidzi. Artinya Allah tidak mendengar sesuatu amal perbuatan hamba yang lebih utama dari 2 rakaat solat sunat yang dikerjakan. Maknanya Allah Ta'ala tu tak dengar. Perbuatan hamba tu Allah Ta'ala tak dengar. Yang lebih diutamakan lah. Bukan tak dengar tu, maknanya tak mendengar tu tak diutamakan. Tak dengar hamba yang lebih diutamakan. Melainkan solat sunat 2 rakaat. Yang tu Allah Ta'ala dengar. Sesungguhnya rahmat Allah selalu dicurahkan, diberikan ke atas hamba-Ku itu selama ia di dalam solat. Jadi orang yang rajin solat sunat ni, maka Allah Ta'ala mencurah-curahkan rahmat dia, kasih sayang Allah Ta'ala dan pahala kepada mereka yang selama mana ia di dalam solat dia. Baik. Maknanya orang yang rajin main sunat lah ni, maka Allah Ta'ala sentiasa mencurahkan rahmatnya ke atas orang tersebut. Kemudian contoh solat-solat sunat. Banyak solat-solat ni, sunat ni banyak lah. Yang pertama solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq. Yang kedua solat sunat duha. Yang ketiga solat sunat tahajud. Tengah malam, tahajud ni tengah malam lah. Solat di pertengahan malam. Pagi dah, pagi. 2, 3 pagi bangkit. Duha ni waktu pagi itulah. Waktu pagi setelah mana matahari naik segala. Kalau rumah kita tepi laut, kita nampak matahari tu naik segala, sekodah segala. Waktu duha lah tu. Baik. Kemudian solat sunat witir. Witir ni boleh buat lah, sebelum tidur boleh buat 3 rakaat. Paling kurang 1 rakaat. Tapi seeloknya 3 rakaat lah. 3 rakaat. Baik. Solat witir ni, kalau ikut tu, solat penutup solat sunat lah. Kita buat solat sunat witir. Kemudian solat sunat taubat. Kalau seseorang itu bertaubat daripada dosa, maka dia disunatkan solat sunat taubat. Kemudian solat sunat hajat. Jika ada apa-apa hajat, boleh solat sunat hajat. Yang seterusnya solat sunat tahiyatul masjid. Sunat menghormati masjid. Bila masuk masjid tu, dia disunatkan solat 2 rakaat yang dinamakan solat sunat tahiyatul masjid. Menghormati masjid. Yang seterusnya solat sunat meminta hujan. Minta hujan. Sunat istisqa. Minta hujan.
Yang ni solat ni ketika mana waktu kemarau panjang lah. Maka disunatkan sembahyang ataupun solat sunat minta hujan. Kemudian solat sunat rawatib. Rawatib. Qabliyah, sunat qabliyah, ba'diyah tu lah, rawatib. Seterusnya solat sunat gerhana matahari dan bulan. Solat sunat gerhana matahari dan bulan. Bila berlakunya gerhana bulan ataupun matahari, maka disunatkan solat gerhana. Yang seterusnya solat sunat 2 hari raya. Hari raya Aidilfitri dan solat sunat hari raya Aidil Adha. Tu semua tu adalah solat-solat sunat. Baik. Kemudian perbezaan antara solat fardu dan solat sunat. Apakah perbezaannya? Yang pertama, solat fardu diwajibkan kepada setiap orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf, kalau laki-laki ni 15 tahun mukallaf. Kalau perempuan 9 tahun mengikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Tu jadi diwajibkan ke atas mereka yang berumur lelaki lah 15 tahun ke atas. Dan kalau perempuan 9 tahun ke atas. Setelah mana mereka baligh, mereka diwajibkan sembahyang fardu. Itu yang pertama. Solat sunat pula bebas. Bebas sama ada untuk melakukannya ataupun tidak bebas. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Kalau nak buat, dapat pahala. Kalau tak buat, tak kena seksa. Tapi kalau nak pahala lebih, buatlah. Tu. Kemudian solat fardu pula berdosa jika meninggalkannya. Solat fardu ni kalau kita tinggal dia berdosa sebab dia wajib syarak. Syarak duk tekan kita wajib buat. Kalau tak buat maka berdosalah. Dia janji siksa. Manakala solat sunat tidak berdosa jika meninggalkannya. Solat sunat ni kalau kita tak buat tak berdosa. Kalau kita tak buat tak berdosa. Okey, kemudian solat fardu ibadat asas untuk membuktikan ketaatan kepada Allah. Jadi solat fardu yang 5 waktu adalah asas yang nak membuktikan bahawa kita ni taat kepada Allah. Baik. Kemudian solat sunat pula ibadat tambahan. Solat sunat ni adalah ibadat tambahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita ni nak menghampirkan diri kepada Allah, kenalah memperbanyakkan solat-solat sunat. Baik. Kemudian antara solat sunat yang baik diamalkan. Ni antara solat sunat yang baik kita amalkan. Kita buat. Iaitulah solat sunat rawatib. Solat sunat mengiringi rawatib. Mengiringi solat fardu. Solat sunat yang mengiringi solat fardu tu adalah solat sunat yang baik yang baik diamalkan. Solat sunat yang mengiringi solat fardu. Contoh lafaz niat dia macam mana? Kalau sembahyang zuhur, kalau sebelum kita sembahyang zuhur tu, kita sembahyang dulu. Usalli sunnata zuhri qabliyah rak'ataini lillahi ta'ala. Tu sebelum sembahyang zuhur, sunat kita sembahyang 2 rakaat. Kalau lepas sembahyang zuhur, ada pula lagi 2 rakaat. Usalli sunnata zuhri ba'diyata rak'ataini lillahi ta'ala. Tu cara lafaz niat dah. Aku solat sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau lepas zuhur, sahaja aku solat sunat selepas zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tu lafaz niat dah. Baik, kemudian dia kata di sini dia ada sunat yang muakkad, sunat yang dituntut, dan ada sunat yang ghairu muakkad, sunat yang tidak dituntut. Mana ada sunat yang muakkad tu? Iaitulah 2 rakaat sebelum sembahyang fardu subuh. Sebelum kita sembahyang fardu subuh tu, dia ada sembahyang sunat 2 rakaat sebelum tu. Usalli sunnata subhi raka'ataini ada alillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tunai kerana Allah Ta'ala. Tu yang tu muakkad. Muakkad ni maknanya dituntut. Pahala dia banyak. Kemudian 2 rakaat sebelum fardu zuhur. Sebelum fardu zuhur tu ada 2 rakaat yang tadi ni. Yang tu muakkad. Dituntut sangat. Pahala dia besar.
Kita sebelum kita sembahyang zuhur tu kita sembahyang 2 rakaat tu. Salli sunnatal qabliyata raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tu yang tu makkad dituntut. Kemudian 2 rakaat sesudah fardu zuhur juga adalah solat sunat muakkad, dituntut juga. Macam mana lafaz dia lah? Salli sunnatan. Salli sunnataz zuhri ba'diyata rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang selepas saja aku sembahyang sunat selepas zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dituntut tu, dituntut. Kemudian 2 rakaat selepas solat fardu maghrib, dituntut juga, muakkad juga. Macam mana? Usalli sunnatal maghribi ba'diyata rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat selepas maghrib 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tu sunat muakkad, dituntut. Pahala dia banyak. Dan 2 rakaat sesudah fardu isya. 2 rakaat lepas pada main isyak tu. Yang tu juga muakkad, dituntut. Dituntut. Baik. Lafaz niat dia macam mana? Usalli sunnatal isya'i ba'diyata rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat selepas isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tu lafaz niat dia. Yang tu di muakkad, sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut. Kemudian sunat yang ghair muakkad pula, sunat yang tak dituntut pula. Yang pertama 2 rakaat sebelum fardu maghrib. Jadi 2 rakaat sebelum fardu maghrib itu dia tergolong dalam sunat ghair muakkad yang tak dituntut. Macam mana lafaz ni? Usalli sunnatal maghribi qabliyata rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat, qabliyah maghrib. Sunat maghrib qabliyah, sunat selepas maghrib. Sebelum. Saja aku sembahyang sunat sebelum maghrib 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian 2 rakaat sebelum fardu isyak. 2 rakaat sebelum fardu isyak. Yang tu juga sunat yang ghair muakkad. Kemudian 2 ataupun 4 rakaat sebelum asar. Sebelum bayang asar tu, kita sembahyang 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Yang tu dipanggil sunat ghair muakkad. Sunat yang tak dituntut. Pahala ada tapi dia tak dituntut sangat. Baik. Kemudian 2 rakaat lagi selepas zuhur. 2 rakaat lagi selepas zuhur. Maknanya selepas zuhur tu 4 dah, ada 4. Yang muakkad 2, yang ghair muakkad 2, jadi 4. Tu baik. Kita cubalah amal, kita buat. Kalau kita tak mampu buat semua pun, kita buat sekadar kemampuan kita. Baik, seterusnya. Seterusnya. Solat witir. Solat witir kan, kita dah buat tak? Kita buat kan? Khususnya selalunya bulan puasa kan, bulan puasa ada solat witir. Solat witir iaitu selepas tarawih kan, selepas tarawih ada witir 3 rakaat. Baik, solat witir ni kebiasaannya dirangkaikan dengan solat tarawih. Dirangkaikan dengan solat tarawih, maknanya habis tarawih 20 tu, maka Tok Imam akan bangun pula sembahyang witir 3 rakaat. Kita akan sembahyang pula witir 3 rakaat. Solat witir merupakan penutup solat sunat. Solat witir itu adalah penutup solat sunat yang dilakukan pada waktu malam. Baik. Jadi solat witir itu adalah solat penutup solat sunat yang dilakukan pada waktu malam. Bilangan rakaatnya, rakaat solat witir itu adalah ganjil. Seperti 1, 3, 5 hingga 11. Tapi yang kebiasaan kita nak buat 3 lah kan, 3. 2 salam. 3 rakaat, 2 salam. Mula-mula kita sembahyang 2 rakaat, lepas tu bagi salam. Lepas tu kita bangun pula, sembahyang 1 rakaat lagi. Tu yang kita nak buat selalulah. Tapi dia boleh sembahyang 1. 1 rakaat pun boleh, tapi walaupun boleh nampak sikit tengoklah 1 ni kan. Ataupun 5 pun boleh rakaat. 7 rakaat pun boleh. 9 pun boleh. 11 pun boleh. Paling banyak 11 lah. Paling banyak 11 rakaat solat witir. Baik.
Lafaz niat dia macam mana? Usalli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Tu hak paling sikit lah, satu rakaat. Sahaja aku solat sunat witir, satu rakaat kerana Allah Ta'ala. Hak tu paling sikit. Paling malas lah. Paling malas sekali, satu rakaat. Tapi kebiasaan kita buat 3 rakaat. 2 salam. Baik, kemudian solat sunat tahajud pula. Solat sunat tahajud ni antara solat sunat yang digalakkan lah. Solat sunat yang tahajud ini adalah solat sunat yang dilakukan di malam hari, tengah malam. Dia tak boleh buat tengah hari lah. Solat tahajud ni buat malam. Bila tu? Setelah tidur. Maknanya kita kena tidur dulu. Tidur dulu, lepas tu kita bangun tengah malam. Pukul 2 pagi ke, 3 pagi, kita sembahyang solat sunat tahajud masa tu. Jadi dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Kena tidur dulu lah. Dia tak boleh kita berjaga sampai pukul 2 pagi baru sembahyang. Tak boleh. Dia kena tidur dulu, syarat dah. Tidur dulu, bangun tu, barulah boleh sembahyang tahajud. Bilangan rakaat sembahyang tahajud ni sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat. Paling kurang solat tahajud ni 2 rakaat. Yang kita dah buat selalu 2 lah. 2 ni cepat lah kan. Dan sebanyak yang mampu ditunaikan. Dan sebanyak solat tahajud ni mampu ditunaikan. Larat sekat mana? 4, 6, 8. Buat sekat mana mampu. Ditunaikan dengan 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam. Kalau nak buat 4, tambah lagi 2. Tadi buat 2 dah, 1 salam. Tu buat lagi 2, 1 salam. Kalau nak buat 6, tambah lagi. Macam tu lah. Tapi kebiasaan kita buat 2 lah kan. Kita cari hak paling mudah. Hak paling sikit, 2 rakaat. Lafaz ni ada macam mana? Usalli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tu kebiasaan kita main 2 lah. Kemudian solat sunat tahiyatul masjid. Jadi solat sunat ini adalah solat sunat yang dilakukan ketika mana kita masuk masjid. Bila kita masuk ke dalam masjid, sebaiknya sebelum duduk tu, kita sembahyang solat sunat tahiyat masjid tu. Sebagai menghormati masjid. Bilangan rakaatnya adalah 2 sahaja. 2 saja. Lafaz ni ada usalli sunnata tahiyatil masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Yang ni orang lelaki kena tahu lah pasal duduk pergi masjid ni. Masuk masjid mayak ni tu. Jangan duduk mayak ni tu. 2 rakaat. Salli sunnata tahiyatil masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat tahiyat masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tu. 2 rakaat. Kemudian solat sunat duha. Solat sunat duha. Solat sunat duha ni dilakukan pada waktu pagi. Kira-kira 20 minit selepas terbit matahari. Maknanya lepas terbit matahari 20 minit. Sebab tu saya kata matahari naik sekalah kan. Maknanya selepas naik matahari 20 minit, itulah masa untuk sembahyang duha. Bilangan rakaat sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat paling kurang sembahyang duha. Dan sebanyaknya sembahyang duha ini adalah 12 rakaat. Sepaling banyak 12 rakaat. Paling kurang 2 rakaat. Itu sembahyang sunat duha. Lafaz niat dia macam mana? Salli sunnatud duha rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, kemudian sebelah ni dia kata doa-doa pilihan untuk solat sunat. Dia ada doa di sini. Ya, doa solat sunat duha. Doa solat duha. Allahumma inna duha duhauka wal baha'a bahauka. Tu macam nasyid tu kan. Wal jamala jamaluka wal kamala kamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil bahri fa'atli'uhu wa in kana fil ardi fa'akhrijuhu wa in kana ba'idan faqarribuhu wa in kana mu'assaran fayassiruhu
وإن كان حراما فطهره بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. اللهم آتني ما أتيت عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Itu doa dah. Doa solat sunat duha lah. Kalau tak ingat, kita print, letak kat depan tu. Tempel kat dinding. Kita bila kita nak baca doa, kita tengok itu dah. Dia panjang kan nak ingat dia kan. Tapi kalau kita buat nasyid, kita ingat. Artinya, ya Allah, bahawa sesungguhnya waktu duha itu waktu duha. Waktu duhamu. Kecantikan itu kecantikanmu. Keindahan itu adalah keindahanmu. Kesempurnaan itu adalah kesempurnaanmu. Kekuatan itu kekuatanmu. Kekuasaan itu kekuasaanmu. Dan perlindungan itu perlindunganmu. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit, turunkanlah. Jika masih di dalam laut, naikkanlah. Jika ada di dalam bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika susah, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Dengan berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kesempurnaanmu, kekuatanmu dan kekuasaanmu. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku apa-apa yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha mengasihani. Itu terjemahan daripada doa solat sunat duha. Kemudian doa solat tarawih pula. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, wahai Tuhan kami memohon keredaanmu serta kami memohon perlindungan dari api neraka. Sesungguhnya engkau maha pengampun, lagi maha mulia dan pemaaf. Maka maafkanlah kami dan kedua ibu bapa kami dan semua orang Islam lelaki dan perempuan. Itu adalah terjemahan doa solat sunat tarawih. Kemudian doa solat tahajud pula macam mana? Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna antal haqq wa wa'duka al haqq wa qawluka al haqq wa liqa'uka al haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyu haqq ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. Artinya, wahai Tuhan, segala pujian hanyalah untuk-Mu. Engkaulah yang menerangi langit dan bumi. Dan pujian hanyalah untuk-Mu. Engkaulah yang mengawal langit dan bumi. Dan pujian hanyalah untuk-Mu. Engkaulah Tuhan, Tuhan langit dan bumi. Dan apa yang ada di dalamnya. Engkaulah yang mempunyai kebenaran. Dan janji Engkau benar. Dan kata-kata Engkau benar. Dan pertemuan denganmu adalah pasti. Dan syurga, neraka, kenabian dan hari kiamat semuanya adalah pasti. Kematian, neraka, kematian dan hari kiamat semuanya adalah pasti. Wahai Tuhan, kerana Engkau aku Islam, dengan Engkau aku beriman. Engkau kepada Engkaulah aku bertawakal, kepada Engkau aku bertaubat. Dengan Engkau aku berjuang. Dan kepadamu aku menghukum, maka ampunkanlah aku pada dosaku yang telah lepas. Dan aku datang, dan pada apa yang aku rahsiakan, dan juga pada apa yang aku nyatakan. Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Baik, info sikit. Solat sunat dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Marilah kita solat sunat.
Jadi solat sunat ni dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi telah pun selesai tajuk ni, tajuk solat sunat ni. InsyaAllah minggu depan kita masuk pula pada tajuk yang baru, itulah solat jenazah. Baik, saya ulang sekali lagi. Bahagian ibadah minggu depan, tajuk baru iaitu solat jenazah muka surat 75. Manakala bahagian akidah, tajuk minggu depan adalah sifat hayat muka surat 29 lah, insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Kita berhenti awal sikit. Sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri dan diri kita semualah. Dan saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan. Jadi mudah-mudahan apa yang Ustaz telah sampaikan sebentar tadi, para pelajar sekalian dapat faham dan dapat amalkan dalam bacaan seharian, dalam kehidupan seharian, dan yang penting para pelajar sekalian dapat lulus dalam peperiksaan UPKK insya-Allah. Baik, sehingga kita bertemu lagi dalam tuition yang akan datang minggu depan insya-Allah jika panjang umur. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.